Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu kembali dalam kelas matematik bersama Cikgu Hafizah. Baik, hari ini kita masih lagi dalam bab 1, pengiraan efisien. Apakah itu pengiraan efisien? Apa yang awak akan pelajari pada hari ini? Okey, pada hari ini awak akan belajar untuk membuat pengiraan yang efisien dengan menggunakan hukum operasi asas aritmetik. Apa itu pengiraan efisien? Pengiraan efisien ialah kamu boleh mengira suatu nombor, satu operasi yang kamu nampak macam complicated, macam nampak susah, tapi sebenarnya kamu boleh kira tanpa menggunakan kalkulator. Okey? Bagaimana? Baik, inilah yang akan kamu pelajari hari ini. Terdapat dua hukum pengiraan untuk tambah dan darab. Okey, hukum yang pertama ialah hukum kalis tukar tertib. Apa itu hukum kalis tukar tertib? Contoh dia, A tambah B sama dengan B tambah A. 1 tambah 2 samalah dengan 2 tambah 1. Begitu juga dengan A darab B sama dengan B darab A. Maksud dia, 1 darab 2 samalah nilainya dengan 2 darab 1. Okey? Kamu sebenarnya tahu, macam kita cakap, alah kau ni 2 kali 5 je lah. 5 kali 2. Kan sama. Sebenarnya itu ialah hukum tukar tertib. Yang kedua ialah hukum kalis sekutuan. Okey, sekutu ini maksudnya kita jumpakan kawan-kawannya. Awak dah belajar sebenarnya benda ni masa sekolah rendah lagi, darjah 1 lagi awak dah belajar. Contoh, kalau saya kata 1, siapakah kawannya? Ya, 1 kawannya adalah 9, di mana 1 tambah 9 akan jadi 10. So, itulah sekutunya. Kalau 2, siapakah kawannya? Ya, 2 kawannya ialah 8. Kenapa? Bila 2 tambah 8 jawapannya ialah 10. Itulah maksud sekutu. Kita boleh cantumkan dia, tambahkan dia menjadi satu nombor puluh yang hampir. 10, 20 macam tu. So, A tambah B kurungan tambah C samalah juga dengan A tambah B tambah C. Okay, kita tukar-tukar kedudukannya pun tetap memberi nilai yang sama. Contoh, A tambah B 1 tambah 2 tambah 3 samalah juga dengan 1 tambah 2 tambah 3. Okey, itu maksud dia. Kita tengok contoh satu persatu. Okey, contoh yang pertama, 29 tambah 38 tambah 2. Okey, di sini dia kata dia hukum kalis sekutuan. Apa tadi sekutu? Kita cantumkan dia supaya menjadi nombor puluh yang hampir. So, dekat sini kita boleh cantumkan 38 dengan 2. Kita boleh tambah 38 tambah 2 jadi 40. Untuk sekutu, kita letakkan di dalam satu kurungan. Maksudnya ini yang kita sekutukan. So, 29 tak buat apa-apa, kita turunkan. 29 tambah dengan 40. So, tak payah nak tekan kalkulator dah. 2 tambah dengan 4 ialah 6 bagi rumah puluh. So, ini ialah 9. So, jawapannya ialah 69. Senang kan? So, kalau saya tukar kat sini ialah 37 tambah 3. Sama juga awak boleh sekutukan dia. Next. Contoh yang kedua. 2 darab 24 darab 5. Okey, mula-mula awak dah nampak dekat sini. 2 ni kalau kita gabungkan dengan 5 ni, senang sikit nak kira kan? Jadi kita susun dahulu. 24 kita letakkan kat depan, darab dengan 2, darab dengan 5. Okey, bila kita susun ni sebenarnya nama dia ialah hukum kalis tukar tertib. Maksudnya kita tukar kedudukannya. Tukar tertib tu maksudnya kita tukar kedudukan nombor tersebut. Okey, dengan syarat ini semua ialah untuk darab atau tambah sahaja. Kemudian kita sekutukan dia. Maksudnya kita tahu 2 darab 5 boleh jadi 10. Bila saya kata sekutukan, awak kena letakkan dia dalam kurungan. Maksudnya kita dah tentukan, okey, ni geng awak. Ni geng dia, kita cantumkan dia satu tempat. Kurungkan dia. So, 24 ni kita tak buat apa-apa, kita turun. Jangan tinggalkan dia. So, 2 darab 5 ialah
10. So jawapan dia ialah 240, di mana 24 darab 10. Okey, seterusnya ialah satu hukum pengiraan untuk tambah dan tolak. Nama dia ialah hukum kalis agihan. Okey, hukum kalis agihan ni, bila dia ada dalam kurungan itu ialah tambah atau tolak. Di luarnya ialah darab. So, bila ini terjadi, awak boleh pecahkan dia. Nombor depan darab dengan 1 di dalam kurungan, tambah atau tolak dengan nombor di hadapan darab dengan 1 yang berada di nombor kedua. Okay. Kalau tak faham, kita tengok contoh ni. Okay, kita tengok contoh yang ni. Hukum kalis agihan. Kita nampak ni ialah satu nombor yang complicated. Kan? Awak nampak 7 darab 3040. Kalau tadi kita boleh nak cari geng dia, sekutukan dia. Tapi yang ni, macam mana kita nak buat? Nombornya sangat besar. Jadi awak boleh cerakinkan 3040 kepada 3000 tambah 40. Cerakinkan ini pun awak dah belajar masa darjah 1. Bila awak dah cerakinkan, macam saya kata tadi, nombor di hadapan ini 7, awak darabkan dengan nombor nombor pertama dalam kurungan. Tambah 7 darab dengan nombor yang kedua di dalam kurungan. Okey, kita boleh tulis dalam bentuk begini. 7 darab 3000 tambah 7 darab 40. Buang kurungan. Inilah yang dikatakan sebagai hukum kalis agihan. Kita agihkan. Kita asingkan. Agih tu maksud kita asing-asing. Kita ceraikan. Okey, dah jadi senang lah ni. 7 darab 3 ialah 21. Turunkan ada 30, turunkan 330 ni. Tambah 7 darab 4. 7 darab 4 ialah 28. Dekat 40 ada 10, turunkan dia. So dia jadi 21,000 tambah 280. So jadilah jawapan dia 21,280. Tak perlu tekan calculator. Awak boleh kira terus. Okey. So ini 3 hukum yang saya nak terangkan pada hari ini. Ada satu lagi hukum, namanya ialah hukum identiti. Yang itu awak boleh rujuk dalam buku digital awak, buku teks digital awak. Atau minggu depan awak akan dapat buku teks yang baru. Okay, now times for practice. Saya berikan awak 4 soalan dan awak perlu tuliskan soalan-soalan ini. Kemudian awak nyatakan hukum apakah yang awak pilih. Sama macam contoh yang saya berikan tadi. So, apa tugasan awak hari ini ialah pertama, tulis tarikh, tulis hari. Kemudian tajuk kita, pengiraan efisien. Dan 3 contoh tadi dan juga 4 soalan latihan ini. Itu sahaja. Kemudian nanti mesti PM saya hantar jawapan awak semua. Sekian, terima kasih.